Nabi semai sunat atas kenderaan. Dan semai sunat atas kenderaan sama, semai sunat ketika berjalan kaki sama, selain daripada tidak disyaratkan menghadap kiblat, pergerakan yang banyak pun tidak membatalkan sembahyang. Sama dengan sembahyang syiddatul khauf. Cuma sembahyang syiddatul khauf ni termasuk sembahyang fardu. Hati beza dia. Atas kenderaan tak boleh sembahyang fardu, sembahyang sunat saja. Sembahyang syiddatul khauf ni termasuk sembahyang fardu, dibenarkan tanpa menghadap kiblat dan tidak membatalkan sembahyang dengan pergerakan yang banyak. Kan kita kan yang pertama menghadap kiblat, yang kedua di antara perkara yang membatalkan sembahyang adalah pergerakan yang banyak. Tetapi ketika sembahyang syiddatul khauf sembahyang fardu, tanpa menghadap kiblat sah sembahyang, pergerakan yang banyak pun sah sembahyang. Yang kita bicara sekarang ni sembahyang sunat atas kenderaan ataupun berjalan kaki, sah walaupun tanpa menghadap kiblat dan walaupun pergerakan yang banyak sekalipun. Ni hukum pekok ni. Bukan kata oh ya sungguh saya pernah belajar dahulu tapi dah ingat. Lain cerita. Ni baru dengar. Oh pandai ni. Ni baru dengar. Dah FB biasalah. Ilmu baru bagi saya. Oh, saya mengajar sejam dah baru jumpa ilmu baru satu. Sejam tu ilmu dia pandai dah. Kata hebat juga dengan FB ni. Ilmu baru pada saya. Ilmu baru ke ilmu lama ke ilmu ulang ke, senyap sudah lah. Pasal betul-betul tulis lah. Di kerana FB saya mula nak sentuh bab di Mani FM, nak sentuh bab semaya nak sentuh bab mesin basuh. Oh saya sudah pandai berkaitan dengan mesin basuh itu ni dulu. Oh saya kata kalau awak pandai agak awak ganti saya lah. Awak cakap lah sini Mani FM. Oh ditulis saya pandai dah. Diikut kelas saya juga. Oh saya pandai dah. Tengok kalau awak pandai dah, saya berhenti dulu Mani FM ni, awak masuk dalam konti, awak lah mengajar. Senyap sudah lah. Tak dia. Oh jenis tulis banyak dah FB ni. Kalau dah FB dah kelas dia cakap banyak lah. Tak. Ke tulis dia banyak. Kalau dah kelas dia cakap banyak. Oh ilmu baru. Sejam dah saya mengajar, baru dia jumpa ilmu baru. Mana orang lain tu dia pandai belah kedah. Oh jadi bab semayang sunat atas kenderaan ni, tanpa menghadap kiblat, kemudian pergerakan yang banyak tidak membatalkan semayang. Tapi dia akan cerita di hadapan tu. Dia akan cerita berkaitan dengan pergerakan. Di sekarang cerita bab menghadap kiblat dahululah, sebab pembicaraan sekarang adalah syarat sah sembahyang adalah menghadap kiblat. Syarat sah sembahyang adalah menghadap kiblat. Jadi dalam sembahyang sunat ketika musafir yang harus, musafir yang harus, tadi tu, dan keluar dengan musafir yang harus oleh musafir maksiat, musafir yang mubah. Musafir yang mubah ni dengan bahawa musafir ni bukan musafir yang haram. Itu je lah. Mubahan atau makruhan termasuk. Musafir yang harus betul-betul, musafir yang makruh. Termasuk dalam musafir mubah harus, yang mana dibenarkan sebagai sunat atas kenderaan tanpa menghadap kiblat. Sama bicara jamak dan kasar, tapi itu bicara lain. Musafir yang mubah ni, yang harus, mubah ni haruslah, termasuk musafir yang makruh. Termasuk musafir yang makruh.
Mana musafir yang makruh? Contohnya musafir yang makruh, musafir seorang diri. Musafir yang seorang diri. Lebih-lebih lagi makruhnya musafir seorang diri sebelah malam pula. Makruh. Orang lelaki ni, bukan orang perempuan. Orang lelaki ni. Musafir yang makruh seumpama tu, diharuskan sembahyang sunat atas kenderaan tanpa menghadap kiblat. Dan ada pandangan di musafir malam Jumaat makruh juga. Di musafir malam Jumaat makruh juga. Tapi hak musafir malam Jumaat makruh ni musafir malam Jumaat hak makruh ni setengah pandangan nak lari daripada sembahyang fardu Jumaat. Dia gitu. Nak lari daripada sembahyang fardu Jumaat. Setengah pandangan musafir malam Jumaat tu makruh. Musafir malam Jumaat tu makruh. Tapi setengah pandangan mengatakan, musafir malam Jumaat makruh tu kalau musafir dia tujuan dia nak lepas daripada sembahyang Jumaat. Ni orang keluar sebelum subuh ni. Dia keluar sebelum subuh pukul 5 pagi, dia singgah mana-mana tempat. Kenapa musafir sebelum subuh? Kerana nak supaya tak sembahyang Jumaat. Hukumnya makruh musafir seumpama tu. Tapi betul, Jumaat dia tak wajib. Jumaat dia tak wajib. Ada ni. Kalau ada orang gitu kan, dia musafir Jumaat, dia akan turun sebelum subuh. Dia akan turun sebelum subuh. Supaya apa? Supaya tak kena sembahyang Jumaat. Itu musafir yang makruh. Tapi termasuk dipanggil musafir mubah. Mana apa? Tak haram musafir tu. Yang musafir haramnya tak boleh sembahyang sunat atas kenderaan, musafir selepas daripada subuh pagi Jumaat, musafir yang tidak mengharapkan, yang tidak ada harapan nak sembahyang Jumaat. Itu baru musafir yang haram. Musafir lepas subuh, musafir lepas subuh, musafir yang mana tidak ada harapan Jumaat. Ada dia. Musafir lepas subuh, naik kapal terbang, nama Jumaat mana? Naik kapal laut, nama Jumaat mana? Musafir lepas subuh, naik helikopter nak pergi pelantar minyak, nama Jumaat mana? Ini musafir yang haram. Musafir yang haram hak pandangan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Ada pun mazhab Maliki Hanafi, kalau dia musafir lepas subuh hari Jumaat, walaupun tidak ada harapan sembahyang Jumaat, musafir itu duduk tangga makruh sahaja. Dia tak sembahyang Jumaat, tidak dosa. Itu mazhab Maliki dengan Hanafi. Yelah, pernah dia musafir lagi Mekah, saya lupalah, umrah dan silap lah, haji ke tak tahulah, saya dah ingat dah. Tapi nak pergi Mekah lah musafir dia tu. Dia telefon pagi tu, Ustaz saya nak kapal terbang pukul 10 ke gitulah. Lagi Mekah lah ni, Mekah tu Mekah haji ke umrah, saya dah ingat. Pagi Jumaat. Tapi Ustaz saya ni tunggu lepas subuh tadi. Dia baru teringat balik. Kenapa tak tunggu sebelum subuh? Dia tunggu lepas subuh. Kalau tunggu lepas subuh, wajib main Jumaat tu. Dosa naik kapal terbang macam mana? Kalau naik kapal terbang tidak musafir haram tu. Patut macam mana? Suruh kapal terbang tunggu awak. Suruh tunggulah kejap main Jumaat. Ataupun suruh kapal terbang berhenti mana-mana tepi masjid nak berhenti main Jumaat. Biar jadi pening sikit. Dia tunggu lepas subuh tu kenapa? Yang dia telefon saya tu dia sudah terlajak. Ada ni, dia tunggu lepas subuh
Apa kata tajuk maksud apa? Dia baru teringat. Dia baru teringat, Jumaat wajib hari ni. Dia tu lepas subuh. Tajuk kata panggil tu. Lepas tu dia telefon pagi tu. Dia telefon pagi tu. Sebab dia terlajuk tu. Dia saloh. Mana kalau dia ingat tu dia akan turun awal lah. Payah apa turun sebelum subuh, singgahlah rumah anak ke rumah adik-beradik ke. Kalau nak turun 10 malam tu pukul 10 malam tidur rumah orang pula. Ke macam mana? Tidur rumah anak lah. Malah tidur rumah anaknya, turun sebelum subuh setengah jam. Putih masa subuh rumah anak. Ataupun putih masa subuh di masjid. Tapi lambat juga nak naik Pulau Terbang. Putih masa subuh rumah anak, lepas tu berehat rumah anak. Dekat masa naik Pulau Terbang baru lagi. Dia pun tahu juga sebenarnya. Dia bukan tak tahu. Tapi dia jadi macam tahu apa? Terlepas pandang orang ke. Gitu lah. Dia tahu sangat lepas tu dia telefon. Macam mana ustaz saya ni? Tak macam mana? Wajib Jumaat. Turun lepas subuh. Lepas tu musafir maksiat. Berdosa, haram. Lagi Mekah pun. Lepas tu macam mana? Suruh terbang tunggu. Atau boleh tiket lain. Boleh tiket lain kelepor lah kawan tu. Buat adalah salah. Terlajuk gitu. Tanya pula. Jangan tertanya lah. Lepas tu macam mana? Maliki Hanafi kata tak haram musafir tu makruh saja. Dalah main dulu. Dah nampak dia pandai. Pada nampak dia pandai. Dia pandai tu dia telefon tu. Mana kalau musafir lepas subuh, pagi Jumaat dia wajib Jumaat. Dia pandai lah. Tapi cuma dia terlajuk. Mengapa? Terlajuk pun gitu. Salah buat. Kata dia tanya, tak apalah kata Maliki Hanafi makruh je musafir tu. Tak apa. Dan pandangan dalam fiqh Islami wa adillatunya ni pandangan Dr. Abad Zuhaili, dia memilih pandangan mazhab Maliki Hanafi, hanya makruh saja. Sebab apa? Sebab taisiran alanah, untuk memudahkan manusia dan menolak kesukaran lah jadinya. Itu adalah fiqh Islami wa adillatuh. Dan Dr. Abad Zuhaili mengatakan yang mengharamkan yang mana musafir hari Jumaat, wajib Jumaat, kalau tak ada Jumaat jadi haram. Dia kata hadis tu hadis dhaif. Itu dalam kitab fiqh Islami adilatul lah. Jadi Dr. Wahab Zuhaili memilih pandangan makruh saja, pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i kitanya nak supaya gugur sembahyang Jumaat musafir sebelum daripada subuh, maka tak wajib Jumaat. Dia musafir belum subuh tu sengaja dengan tujuan tak masuk Jumaat, makruh. Hukumnya makruh sahaja. Hak dalam kitab Ihya Ulumuddin, musafir malam Jumaat makruh bukan kerana tak malam Jumaat sekalipun. Bis tengah pandang ada. Musafir malam Jumaat makruh jikalau dengan tujuan nak lepas daripada semayang fardu Jumaat. Tapi nak ceritanya, musafir yang makruh termasuk dalam musafir yang harus dibenarkan semayang sunat atas kenderaan, samalah dibenarkan semayang jamak dan semayang qasar. Jadi musafir keluar musafir haram, musafir maksiat, musafir dengan tujuan yang haram, dipanggil maksiat bis safar, dipanggil asin bis safar. Musafir tu musafir maksiat dah. Musafir tu nak pergi judi, musafir tu nak pergi minum arak. Jalan musafir tu tak boleh semayang sunat atas kenderaan, tak boleh jamak qasar. Dalam perjalanan musafir maksiat tu dia taubat, tak jadi Allah, tambah judi, tambah arak, tambah. Dia taubat dah tengah jalan. Tujuan di musafir nak judi minum arak, musafir maksiat. Mana
Dia panggil maksiat dengan perjalanan tu. Tengah jalan dia bertaubat, tambuh biji, tambuh minara. Daripada tempat taubat tu tengok jarak pula dengan tempat tuju tu, siapa ada dua marhalah. Kalau bab jamak qasar lah. Adapun maksiat fis safar, maksiat fis safar, maksiatnya maksiat yang harus, maksiat musafirnya musafir yang harus, tujuannya harus, tujuannya nak berniaga, tujuannya nak ziarah keluarga. Itu yang musafir yang harus, yang dibenarkan pada syarak. Itu musafir. Kalau ziarah keluarga dipanggil sunat. Tiba-tiba dalam perjalanan musafir nak berniaga tu, musafir nak berniaga tu, berlakulah perkara maksiat. Dia nak pergi berniaga, berhenti di tengah jalan, tengok orang konsert, dia tengok konsert dulu. Tu dia panggil musafir yang harus, yang berlaku maksiat padanya. Dia panggil asin fis safar. Tu boleh sembahyang sunat atas kenderaan dan boleh jamak kasar. Sebab musafir itu musafir yang harus, tapi maksiat berlaku dalam musafir. Ada ni. Dia pertama tadi, musafir itu tujuannya maksiat. Yang kedua ni, musafir tujuan yang harus, tetapi maksiat fis safar, maksiat berlaku di dalam musafir yang harus. Maksiat berlaku di dalam musafir yang harus. Itu boleh sembahyang sunat atas kenderaan, boleh jamak, boleh kasar. Tapi maksiat yang berlaku dalam musafir itu maksiat lah, bukan kata harus pula. Jangan salah faham ni. Cuma dia panggil musafir itu musafir harus sebab dia nak pergi berniaga, dia nak pergi ziarah keluarga. Tiba-tiba berlaku maksiat di dalam, dia panggil musafir harus yang berlaku perkara maksiat. Boleh sembahyang sunat atas kenderaan, dah boleh jamak kasar. Gitu. Faham tak ni? Ada pun maksiat yang dia tanyalah, maksiat harum, maksiat apa pula harum? Ada maksiat harum? Ada maksiat yang harum. Maksiat tu derhaka, tapi ada maksiat yang harum. Ada cakap doktornya, maksiat tu maksiat lah, tapi nak bicara sininya sembahyang sunat atas kenderaan boleh lagi? Boleh. Sebab musafir itu musafir yang harus, maksiat berlaku di dalam musafir. Maksiat berlaku dalam musafir. Faham tak? Tetapi hak berkaitan dengan musafir yang maksiat sekalipun, memang ada pandangan Imam Muzani, masih lagi boleh jamak dan qasar walaupun musafir itu musafir maksiat sekalipun. Itu pandangan Imam Muzani, murid kanan Imam Syafi'i tu. Imam Buaiti, Imam Muzani, Rabi' Al-Jizi, Rabi' Al-Muradi. Itu 4 murid kanan Imam Syafi'i. Kaul jadi. Bukan sarsilah sampai pekoh kepada kita ni, sampai ke Minhajut Talibin adalah jalanan Imam Muzani. Murid terkanan Buaiti, tapi pekoh sampai kita jalanan Imam Muzani. Imam Muzani ni lah. Musafir maksiat masih lagi boleh jamak kasar, sama dengan mazhab Hanafi. Musafir maksiat masih lagi boleh kasar, tapi mazhab Hanafi kasar 3 marhalah. Mazhab Hanafi tidak ada jamak. Mazhab Hanafi tidak ada jamak. Mazhab Hanafi tidak ada jamak. Jamak musafir tidak ada, jamak hujang tidak ada. Mazhab Hanafi cuma ada jamak haji. Orang yang mengerjakan haji mazhab Hanafi boleh jamak walaupun orang Mekah, orang tempatan sekalipun. Sebab mazhab Hanafi ada satu jamak haji. Jamak musafir mazhab Hanafi tidak ada, jamak hujang mazhab Hanafi tidak ada. Tapi mazhab Hanafi musafir 3 marhalah wajib kasar, tidak sah tamam. Wajib kasar, zuhur buat 2 rakaat,
buat 4 rakaat juga tamam sempurna, tak sah mazhab Hanafi. Tapi 3 malam, 2 malam tak boleh lagi. Walaupun musafir itu musafir maksiat sekalipun. Kalau musafir itu satu tujuannya tujuan yang harus, satu tujuannya tujuan yang maksiat. Musafir ni pergi Kuala Lumpur, yang pertama nak pergi berjudi, sambil-sambil nak berniaga. Dia ada 2 tujuan. Musafir ada 2 tujuan. Berjudi je kau, berniaga je juga. Macam ni pun tak boleh jamak kosong juga, tak boleh sembahyang sunat atas kenderaan juga. Kalau dia tujuan musafir tadi tu bersekutu dia panggil. Kerana berniaga satu tujuan, kerana main judi pun satu tujuan. Ni tak boleh sembahyang sunat atas kenderaan, dan tak boleh jamak dan kasar. Jamak kasar tu tambahan. Kita bincang sekarang ni sembahyang sunat atas kenderaan. Jadi sebut tadi tu takut salah faham bab musafir pagi Jumaat. Yang kata haram ni musafir yang tidak ada harapan Jumaat. Orang musafir kita ni tak ada masalah, putih masjid mana-mana pun. Kalau tadi tu musafir dia naik kapal terbang nak berhenti di mana, naik kapal laut nak Jumaat di mana, naik helikopter nak pergi pelantar minyak nak Jumaat di mana. Itu pun musafir yang haram kalau turun lepas subuh. Adapun kita tu lepas subuh nak ikut lupa, tak ada isu. Berhentilah mana-mana masjid, highway, susu turun lah. Susu turun lah. Sampai dekat nak Jumaat, susu turun. Cari tempat makan, lepas tu cari masjid pada Jumaat, lepas tu nak highway semula. Tak ada isu tu. Walaupun dia musafir pukul 8 pagi pun, jangan salah faham pula. Bukan haram musafir pagi Jumaat lepas subuh. Haram musafir lepas subuh mazhab Syafi'i, musafir yang tidak ada harapan nak sembahyang Jumaat. Macam orang pergi Jumaat, dia masuk hutang jauh tu. Jumaat mana? Melainkan dia masuk hutang tu sebelum subuh. Boleh masuk hutang sebelum subuh? Orang dia beranilah kerja dia dah. Dia masuk hutang sebelum subuh, dia pun semayang subuh dalam hutang. Pada ni ni tak pergi Jumaat ni. Dan dia musafir dia tu makruh saja, tak haram. Pada ni dia masuk hutang ni jauh lah, tak balik dah, balik hutang bawa balik. Ada orang masuk hutang, punya kerjaan dia memang sampai jarak 2 marhalah. Masuk hutang sungguh lah ni. Tapi kalau dia masuk hutang tu pukul 7 pagi Jumaat, tak boleh. Sebab di mana Jumaat dalam hutang? Ke Jumaat dengan jing. Jumaat dengan jing. Jadi dia kalau nak masuk hutang seumpama tu, dia kena turun sebelum subuh. Melainkan dia pakai mazhab Hanafi Maliki lah. Gitu je lah. Cerita jugalah pandangan lain. Sebab apa? Sebab gitulah orang ni ada macam-macam urusan, macam-macam pekerjaan. Sebab tu dalam kitab fiqh adalah tu, Dr. Zuhaili memilih pandangan mazhab Maliki Hanafi, hanya dimakruhkan saja musafir pagi Jumaat yang mana tidak ada harapan sembahyang Jumaat. Kemudian kita balik pada musafir ni, mai sunat dalam musafir yang haruh ni, dia ada tempat tuju dia. Samalah dengan musafir jamak kasar, dia kan ada tempat tuju. Bukan tak tahu ke mana pergi, bukan. Nak pergi ke mana ni? Kita berjalan lah. Nak pergi ke mana ni? Tengok dulu lah, kita pergi sampai Dung, makan pagi. Ada orang pesen gitu, dia tak ada kerja buat. Ada. Jauh pergi makan pagi. Lepas tu lepas dia makan pagi, nak pergi mana? Tengok dulu lah. Pergi ke Mamang ke, naik Kuantan ke. Allah kata hanyut sungguh hidup. Dah, pakai pecing. Dah pakai pecing? Allah biar mau panjang. Duit masuk tiap-tiap bulan. Kerja buat tak payah. Mana mari dah? Tiap-tiap bulan duit masuk. Kerja buat tak payah. Lepas tu duduk hanyut gitu. Orang mengajar tak pernah menitah pun. Ni tak syukur sungguhlah.
Dia boleh pagi-pagi siapa kedung makan pagi. Lepas tu nak ke mana pula? Tak tahu lagi. Tengok Tengok mung ah. Makan pas Kota Baru jangan main. Bos setakat makan pagi beratur di atas tu tak pelik tu. Waktu buat masjid lah beratur dia. Ni nasi dagang atas tu. Dah pelik beratur. Dekat je. Pak Dungu, Pak Kota Baru. Dan ada Kota Baru makan pagi di Thailand. Dia ada tempat dia. Dia sedap ada situ. Dia makan pagi di Thailand. Tapi dia peta-peta saya cari tak jumpa. Lagi cari juga nak makan pagi sedap Kat mana dah tahulah. Oh, daripada Kota Baru siapa ke atas Dendara Tiwak. Kat mana dia peta juga. Tapi saya cari tak jumpa. Nak tengok jugalah, nak rasa jugalah. Tak sedap makan pagi ni. Masuk negara lain pakai pasport mana percung sungguh. Kalau tak ada kerja ni. Kalau tak ada kerja, buat kerja. Jadi kalau perjalanan tak tahu tempat nak tuju, tak boleh. Tak boleh sembahyang sunat atas kenderaan, tak boleh jamak kosong. Ini kita bicara sembahyang sunat atas kenderaan. Kemudian musafir yang diharuskan sembahyang sunat atas kenderaan ni, musafir walaupun musafir yang pendek. Walaupun musafir yang pendek. Musafir tak sampai 2 marhalah. Adapun musafir yang dipermudahkan dengan jamak dan kasar, musafir yang panjang sampai 2 marhalah dalam mazhab Syafi'i kita lah. 1 marhalah mazhab Maliki, 3 marhalah mazhab Hanafi. Tapi mazhab Hanafi kasar saja, jamak tidak ada. Adapun sembahyang sunat atas kenderaan ni walaupun musafir yang pendek sekalipun. Walaupun musafir yang pendek sekalipun. Musafir pendek ni ke mana yang kita bicara minggu lepasnya? Dia pergi pada satu tempat yang mana tak dengar dah azan di kampung dia, di tempat tu. Mana kalau kita kata kok 1 kilometer dah. Dah 1 kilometer dah. Sekarang ni gini. Kemudian dibicara di minggu lepasnya bisyurutihi al-muqarrarati fil jum'ati. Dibicara bab sembahyang Jumaat. Dibicara bab sembahyang Jumaat ni gini. Ni lain sikit lah tapi dia bicara bab sembahyang Jumaat. Dia begini. Kampung kita tak cukup bilangan 40. Ataupun kampung kita cukup bilangan 40. Raja tidak membenarkan kita mendirikan Jumaat di kampung. Macam sekarang saya duduk Seberang Baru. Seberang Baru, Allah kalau ke Korea, ahli Korea berapa ratus pun dah tahu. 500 ke berapa dah ingat dah. Hak masa dia kepung masa Covid tu. Dia kepung masa Covid, dia paksa gi korek hidung. Mula-mula saya tak pergi juga. Lama-lama polis duduk musing tepi rumah. Tak jadi ni. Kena pergi juga. Rasa sekali. Tu rasa sekali tu. Rasalah sekali. Berair mata. Dah. Berapa ratus tahulah hak dia punya hak pergi sweat pergi sweat tu. Situ baru saya tahu. Seorang Baru ni ratus-ratus penduduk. Tapi masjid tak ada. Masjid tak ada. Satunya kampung yang kecil bilangan tak cukup 40. Yang keduanya kampung tu besar sampai bilangan 40 tapi tidak dibenarkan oleh raja untuk salat Jumaat. Pada ni tak dibenarkan oleh raja untuk sembahyang Jumaat. Cuma Seberang Baru tu dia ada cadangan dah untuk bina masjid. Dulu-dulu punya ceritalah. Ada kawasan lah. Sebab memang sepatutnya dia ada masjid sendiri. Dia di kampung besar. Macam mana ke Jumaat? Kalau masjid dengan burung memang jauh. Masjid Tokku Tuan Besar. Masjid Tokku Tuan Besar. Kalau di Masjid Tokku Tuan Besar ada ni bang dengan suara yang asal, dengan suara yang deras, yang lantang, tapi suara asal. Bukan suara mikrofon, bukan suara asal.
Tapi suara yang paling derah, duduk tempat tinggi, suasana yang hening, sampai ke mana suara tu memang separuh akan sapa. Maka tetap wajib sembahyang Jumaat. Buat imam pergi masjid Tauku ke masjid yang burung ke tak ada isu tu. Tapi wajib Jumaat lah. Walaupun kampung tak ada masjid sekalipun. Fardu takdir lah, fardu takdir. Sembahyang baru yang ada masjidnya yang berhampiran masjid yang burung. Masjid Tauku tak ada itu fardu takdir. Yang ada je masjid Hilirang hok flat baru. Hak tu orang sembahyang baru tak wajib Jumaat. Sebab dia tak ada tempat yang berhampiran untuk solat Jumaat. Tak wajib, tapi sunat pergi cari Jumaat juga. Tapi tak wajib. Faham tak? Itu bicara bab Jumaat. Orang yang bermukim, tapi di Jumaat bukan di mukim dia. Terus sembahyang baru sama 3 Tauku tu mukim lain, tak ada kena-kena. Tapi dia berhampiran, wajib kena pergi sembahyang lah juga. Wajib ke masjid Tauku? Tak wajib, tapi nak cerita wajib Jumaat. Itunya wajib Jumaat. Nak cerita gitu je. Maknanya kalau sembahyang baru musafir hanya nak pergi ke cabang 3, tak boleh sembahyang sunat atas kenderaan, dekat. Maksud dia gitulah. Tapi kalaulah orang sembahyang baru nak pergi sembahyang di masjid yang buruk, itu 2 kilo lah tu, lebih kurang. Dia nak sembahyang masjid yang buruk, dia boleh sembahyang qabliyah ba'diyah dalam kenderaan tanpa menghadap kiblat. Tapi kalau dia keluar sembahyang baru nak pergi sembahyang masjid Tauku je, dah dia tak boleh sembahyang sunat atas kenderaan. Walaupun masjid Tauku tu kampung lain, kalau musafir nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi jauh lah, keluar sembahyang baru masjid Tauku tu boleh jam kosong dah. Balik daripada jauh Kuala Lumpur ke, dah masuk kampung lagi, berhenti masjid Tauku boleh jam kosong lagi. Sebab kampung lain, maknanya keluar sembahyang baru dia panggil musafir dah. Tetapi kalau setakat kita nak pergi musafir ke masjid Tauku saja, dia panggil musafir yang pendek, yang mana sampai lagi seruang azan, maka tak boleh sembahyang sunat atas kenderaan. Tapi kalau kita musafir jauh, masjid Tauku tu sembahyang baru tak ada kena-mena dah, memang qaryah lain. Cuma orang makan lama masjid Tauku tu je. Kampung lain kedok makan lama dengan cabang 3 tu. Tu walaupun nama kampung lain, tapi tengoklah macam mana urusan kampung tu, urusan kecil-kecil lah. Dia masih lagi satu pakatan ataupun berlainan pakatan. Dia kalau kampung tu dua nama yang berbeza, tapi dia masih lagi apa-apa urusan pakatan yang sama, dia panggil satu kampung. Faham tak? Tapi kalau satu kampung tu nama sama, dua kampung tu nama sama, tapi urusan lain-lain dah. Ni faham dah ni? Sembahyang baru sebelah makan lama, sembahyang baru sebelah Kubang Pari. Dulu memang satu kampung, tapi bila dibelah dengan jalan, jadi urusan sebelah sana orang sini tak ambil tahu, urusan sebelah sini orang sana tak ambil tahu. Dia panggil kampung yang berbeza walaupun nama sama. Walaupun nama sama, dia pakai kampung yang berbeza. Dia tak kira pada nama, nak menentukan satu-satu kampung ni. Sebab kita keluar kampung berumur musafir boleh jamak kasar. Tapi masalah semasa sunat atas kenderaan ni lain. Ni semasa atas kenderaan ni nak pergi ke mana? Tu pak tu nak pergi ke mana? Tapi nak sunat apa keluar kampung lah. Tapi nak pergi ke mana? Daripada Semang Baru nak pergi ke bandar. Tu boleh sangat semasa sunat atas kenderaan. Kalau musafir yang panjang, tu tak ada bicara lah waktunya. Tak ada bicara. Sebab apa? Sebab musafir yang panjang ni jamak kosong pun boleh sama telah semasa sunat atas kenderaan. Jadi kalau orang balik raya contohnya, sebut lepas lah, kalau terawih boleh sembahyang atas kereta. Masalahnya kalau balik malam sebelum raya lah, kalau balik malam raya
Tak ada orang balik malam raya dah. Orang balik malam sebelum raya. Tu tarawih ada lagi tu. Ada lagi tu. Esok Ramadan lagi, esok puasa lagi. Malam tu ada tarawih lagi. Malam ni tak tarawih. Apa tak tarawih? Semayang tarawih atas kenderaan. Tanpa menghadap kiblat. Tu dibenarkan semayang sunat atas kenderaan. Fardu tak boleh. Fardu wajib kena semayang atas tanah. Bukan syarat mata tanah. Kalau nak semayang atas lori pun boleh. Dia driver lori, dia berhenti mana-mana tempat, dia pun semayang atas belakang dia tu. Belakang lori tu panggil apa? Belakang tu kayu tu, semayang atas belakang lori tu. Semayang macam biasa, rokok sujud macam biasa, menghadap kiblat macam biasa. Boleh je. Tapi nak semayang atas lori yang bergerak tak boleh. Kalau semayang fardu lah. Yang bicara semayang kenderaan ni adalah sembahyang sunat. Sunat atas kenderaan dalam musafir, walaupun musafir yang dekat sekalipun, tempat tuju yang mana azan di kampung kita, bang di kampung kita dengan suara yang paling lantang, paling derah, suara asal bukan suara speaker. Tempat yang tak sapa suara azan. Dia gitu. Mana 1 kilometer lah. Ya, gitulah tu. Tak kata juga ni. Sebab bang dengan suara yang lantang kuat juga. Kemudian pula suasana yang hening, bukan suasana sekarang. Suasana sekarang ni banyak sangat benda bising. Kenderaan pun bising dalam rumah. Tak ada cerita tu. Dia nak cerita suasana yang hening, tak bising. Kemudian laungan azan tu sederah-derahnya. Tempat mana siapa? Kalau tempat tu je nak pergi, tak boleh semayang sunat atas kenderaan. Dia pergi pada masalah tadi lah. Masalah semayang Jumaat. Itu bak lain. Musafir yang harus, bukan musafir maksiat. Yalah, kalau musafir maksiat, takkan nak semayang sunat atas kenderaan tau. Nak ke mana tu? Nak pergi judi. Tapi main sunat dua atas kenderaan. Oh, nak pergi judi ni. Main fardu budak semayang main sunat atas kenderaan. Oh, galuk tu. Galuk panggil tu. Dia nak pergi judi. Tapi dia main sunat atas kenderaan. Dah galuk orang panggil gitu. Tapi tak boleh lah. Memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Sebab musafir maksiat tak boleh semayang sunat atas kenderaan. Dah ada ke orang nak pergi judi musafir maksiat, dia boleh tak saya nak main sunat atas kenderaan tapi saya nak pergi judi ni. Oh galak tak sihat tu. Dia musafir yang harus saja boleh semayang sunat atas kenderaan. Fala yajuzu tarkul qiblati fin nafli fin nafli li'abikin wa musafirin alaihi dainun hala qadirin alaih. Dainun halun qadirun alaihi wa musafirin alaihi dainun halun qadirun alaihi min ghairi izni daini. Ni saya bicara sebelum ni. Ni musafir maksiat. Musafir orang yang berhutang sampai masa dia kuasa bayar hutang, dia musafir tapi izin tuan hutang, musafir maksiat, tak boleh nak jamak qasar, tak boleh sunat atas kenderaan. Faham dah ni? Pandangan muktamad walaupun tak soreh sekalipun, satu pandangan soreh terang, tuan hutang kata mu jangan pergi ke mana-mana, barulah musafir itu maksiat. Satu pandangan. Satu pandangan tidak, tuan ampunnya hutang tu membenar tak dia musafir, tak kira. Melainkan dia kena pergi jumpa tuan hutang, saya nak musafir ni, hutang awak ni sampai masa dah, saya kuasa bayar, tapi biasa pergi musafir dululah. Lagi ke mana nak makan angin? Makan angin pok, bayar hutang dulu. Oh, nak makan angin hutang orang bayar, pegang baju, bayar hutang sekarang. Pok bayar nak musafir hutang tak bayar, nak makan angin, sedap dia nya.
Jack lalu dah. Oh, mai minta izin nak musafir makan ni hutang tak bayar. Ni comel kita ni. Itu dipanggil musafir maksiat. Tak boleh semai sunat atas kenderaan dan tak boleh jamak dan qasar. Wallahu a'lam. Dia gitu kadang-kadang ni. Pak berhutang tak bayar tu, kehidupan dia mewah segala-gala. Holiday sentiasa dengan keluarga dia. Mana mewah segala-gala. Hutang orang ada je. Manusia apa hidup gitu? Manusia apa gitu? Manusia zalim, manusia jahat dia panggil. Manusia zalim, manusia jahat. Dia hutang dengan anak beranak dia. Dia hutang dengan kawan-kawan dia. Orang percaya ke dia. Dia tipu molek-molek ada. Manusia apa gitu? Dia tak ada undang-undang ke boleh tangkap orang seumpama tu? Tak ada undang-undang. Ini manusia zalim ni. Manusia nak nanya orang, tipu dia orang lah boleh kita kata tau. Tak ada undang-undang yang boleh ribut polis penjara. Rapah harta dia, bayar hutang orang. Tak ada undang-undang. Tak ada. Tak sungguh kalau tak ada kena buat undang-undang tu. Dia buat zalim pada orang lain. Orang tu saudara dia, kawan dia, tergamak. Sebab nak berhutang orang tak kenal, tak ada orang nak beri. Lepas tu berholiday sentiasa, pakai mewah sentiasa, makan sedap sentiasa. Hutang orang tak bayar. Nak kira macam mana? Musafir maksiat. Walaupun musafir mengerjakan haji sekalipun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.